Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menyambung lagi ataupun kita akan meneruskan lagi bab yang ke-8 ini, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Okey, hari ini kita akan fokus kepada subtopik 8.3, iaitu ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Okey, jadi ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat lihat dari aspek pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan juga pemimpin tentera. Okey, Okey, yang pertama kita lihat bagaimana baginda terserlah kepimpinannya dari aspek pemimpin negara. Okey, pemimpin ini kita boleh bahagikan kepada dua peringkat, iaitu kepimpinan pada peringkat tempatan dan juga kepimpinan pada peringkat antarabangsa. Baiklah, kita lihat dari aspek tempatan dahulu. Sebenarnya baginda kepimpinan baginda terserlah apabila baginda berjaya merangka satu perlembagaan yang dikenali sebagai Piagam Madinah, di mana dalam piagam ini baginda telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi dan orang-orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat pemimpin negara pada peringkat antarabangsa, di mana ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti apabila baginda berjaya menghantar perwakilan ataupun misi dakwah ke luar negara, contohnya ke Habsyah, Mesir, Byzantium dan juga Parsi. Okey, ketokohan pemimpin masyarakat pula ataupun ketokohan baginda dari aspek pemimpin masyarakat. Okey, di sini kita dapat lihat di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, baginda menekankan kepada aspek akhlak, akidah dan juga syariah. Okey, kemudian selepas baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah, baginda telah menekankan kepada konsep syura ataupun perundingan ataupun kita adakan mesyuarat. Kemudian menekankan juga konsep keadilan, persamaan melalui Piagam Madinah. Okey, baginda juga telah berjaya menyatukan kaum Ansar dan juga Muhajirin. Dan baginda juga telah menjadikan Islam sebagai satu cara hidup di mana baginda telah menerapkan nilai toleransi ataupun kerjasama. Kemudian menerapkan juga nilai hormat, menghormati dan mengutamakan keadilan dalam masyarakat. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana ketokohan baginda sebagai pembangun ekonomi. Sebagai pembangun ekonomi, yang pertama kita lihat dulu dari segi perdagangan dan juga hubungan luar. Okey, untuk ini kita dapat lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya baginda menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain. Okey, pada masa itu kedudukan Madinah amat strategik, iaitu terletak di laluan di antara Yaman dan juga Syam, menjadikan aktiviti perdagangan bertambah maju. Okey, pedagang daripada arah selatan telah menjadikan jalan ini sebagai jalan utama untuk pelbagai aktiviti perdagangan, dan baginda juga telah menggalakkan hubungan luar dengan semua negara. Okey, seterusnya dari sebagai pembangun ekonomi juga terserlah ketokohan baginda menguruskan bidang pertanian, di mana baginda menggalakkan masyarakat bekerja keras dengan aktif dalam perniagaan yang berasaskan prinsip ekonomi Islam. Okey, baginda juga menggalakkan
umat Islam bekerja bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal dan melarang penindasan dan juga riba. Okey, pengurusan tanah pula. Kita lihat aspek pengurusan tanah. Baginda sendiri menunjukkan contoh tauladan yang baik di mana baginda sendiri membangunkan ekonomi dengan menggalakkan pembangunan semula tanah yang terbiar serta menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Okey, dan yang terakhir, baginda telah berjaya membangunkan satu pasar yang diberi nama Pasar Suq Al-Ansar. Ketika ini Nabi telah mencadangkan, pada masa ini Nabi mencadangkan agar sahabat baginda Abdul Rahman bin Auf ini membangunkan sebuah pusat untuk berjual beli bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Jadi maka wujudlah Pasar Suq Al-Ansar dan kemudian baginda berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing yang ada, iaitu orang Yahudi. Jadi di sini kita nampak apabila baginda berjaya membangunkan ekonomi orang Islam menerusi Pasar Suq Al-Ansar ini, baginda sebenarnya tidak menindas kaum lain ataupun pihak lain, terutamanya orang Yahudi. Jadi di sini kita lihat satu persaingan yang positif lah kepada ekonomi umat Islam. Okey, kemudian yang keempat ialah aspek ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tentera. Okey, dalam aspek kepimpinan, baginda telah mengetuai pasukan tentera Islam. Beliau telah berjaya, baginda berjaya dengan konsep jihad yang diterapkan. Maksudnya jihad ni seorang individu itu menunjukkan kesungguhan dan dia ada dedikasi dalam peperangan ataupun jihad. Okey, umat Islam dituntut bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, lepas tu berusaha untuk mempertahankan maruah diri dan juga agama. Okey, dalam Islam peperangan tidak diizinkan, tidak digalakkan ataupun seboleh-bolehnya kita tidak akan berperang dengan pihak musuh kecuali orang Islam telah diancam maruahnya ataupun agama kita telah terancam, maka peperangan itu dibenarkan. Okey, pada masa tersebut berlaku peperangan yang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, di mana tentera Islam pada masa ini tidak dibenarkan membunuh sesuka hati. Walaupun mereka berperang dengan pihak musuh, ingin mengalahkan pihak musuh, tetapi tidak dibenarkan, ikut suka hati saja nak bunuh musuh. Kita masih ada, orang Islam masih ada sifat keperi manusiaan. Okey, jadi untuk tajuk 8.3, ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, cikgu rasa itulah penerangan cikgu serba ringkas mengenai subtopik ini. Jadi selepas ini kita akan sambung kepada subtopik seterusnya, iaitu 8.4. Kita akan tengok apakah sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Ya. Okey, jadi cikgu haraplah penerangan cikgu ini menambahkan kefahaman awak lagi, selain daripada boleh buat rujukan pada buku teks sejarah tingkatan 3. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi dalam subtopik seterusnya.